Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua warga pendidik PPD Tanah Merah, selawat dan salam buat Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini diberkati Allah dan memberi sedikit manfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Bertemu sekali lagi kita dalam slot Bicara Ilmu PPD Tanah Merah. Sahabat-sahabat guru sekalian, kali ini saya ingin menyambung sedikit lagi slot yang lepas. Jika yang lepas kita berbincang sedikit tentang kepentingan merakam bahan untuk PDPC secara maya untuk kelas maya. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya kongsikan bagaimana kita membuat rakaman secara langsung, iaitu hanya menggunakan kamera dan tripod yang kita gunakan DIY tripod dan kita menyampaikan arahan ataupun penerangan ringkas berkenaan dengan sesuatu topik kepada pelajar kita. Barangkali tuan-tuan, rakaman secara langsung itu agak kurang menarik. Ada kalanya mungkin tulisan kita terlalu kecil, mungkin juga tripod kita yang kita banner secara DIY itu tak cukup kukuh, menyebabkan tulisan kita bergetar, gambar itu bergoyang. Jadi untuk hari ini, saya ingin kongsikan bagaimana dengan bantuan komputer, menggunakan aplikasi komputer, kita boleh membina bahan PDPC kita, rakaman PDPC kita untuk yang lebih menarik. Untuk slot kali ini, saya akan hanya menggunakan aplikasi PowerPoint. Dengan kemahiran asas dalam PowerPoint, kita boleh banner ataupun kita boleh rakam bahan untuk PDPC kita dengan cara yang lebih menarik. Barangkali sesuai untuk kita gunakan bagi menghantar arahan ataupun penerangan bagi kelas maya yang masih berlangsung sehingga hari ini. Untuk itu hari ini tuan-tuan, saya ingin berkongsi bagaimana cara menggunakan PowerPoint. Kita cuba mengajar bagaimana untuk membina sifir 2 digit dan operasi bahagi menggunakan kaedah tiang. Jika menggunakan rakaman langsung, kita letak kamera dan kita menulis. Tapi kali ini kita buat persiapan sedikit, kita banner PowerPoint kita dan kita mula mengajar. Sebagai contoh tuan-tuan, saya ingin berkongsi kaedah bagaimana untuk membina sifir 2 digit. Sifir 2 digit ini penting kerana pelajar-pelajar kita, terutamanya pelajar-pelajar UPSR, sudah diminta untuk membahagi dengan nombor-nombor 2 digit. Operasi bahagi melibatkan nombor 2 digit ada dalam peperiksaan. Jadi jika mereka boleh membina sifir dengan cepat, mereka sempat menulis sifir itu sebelum menjawab soalan. Sebagai contoh, bagaimana nak buat sifir 27? Langkah pertama cikgu, kita bina sifir 2 dahulu. Setelah itu, kita bina sifir 7. Bagi membina sifir 2 dan sifir 7 ini telah saya kongsikan pada slot yang sebelum ini. Jika cikgu berkesempatan untuk menontonnya kembali, carilah slot itu dan tonton. Okey, langkah seterusnya cikgu, bagi membina sifir 27 setelah bina sifir 2 dan sifir 7 di belakangnya, kita ambil semua nombor-nombor pada rumasa dalam sifir 7. Kita minta pelajar kita salin semula nombor tersebut. Setelah itu cikgu, kita minta mereka tambahkan nombor-nombor yang ada pada sifir 2 dengan nombor-nombor rumah puluh pada sifir 7. Okey, sebagai contoh di sini, jika nombor 2 dan 2 darab 1, 2, 7 darab 1, 7, maka kita tambahkan 2 dan sifar tu. Sebab nombor pertamanya adalah sifar. Okey, jadi kita akan tambah, hasil tambah tu kita letakkan di sebelah nombor sifir 7 yang kita salin rumasanya tadi tu. Okey, sebagai contoh, okey, 6 dan 2 dapat 8, kita letak kat sini 8. Sebenarnya nombor yang tengah-tengah ni tak perlu kita tulis pun. Pelajar kita mampu mencongaknya cikgu. Jadi dia boleh congak 10 tambah 3, 13. Dia akan terus tulis di sini. Okey, 12 tambah 4 terus dapat 16. 15 tambah 5 akan dapat 16 tambah 5 dapat 21. Apabila mereka siapkan benda ni, maka siaplah sifir 27 kita.
Okey, satu contoh lagi cikgu, saya kongsikan bagaimana nak membina sifir 38. Jika sifir 27, kita perlu kepada sifir 2 dan sifir 7, maka sifir 38 sudah tentu kita perlu kepada nombor 3 dan juga nombor sifir 3 dan sifir 8. Maaf cikgu tersasul. Okey, macam tadi juga kita minta pelajar kita salin semula semua nombor pada rumah sah dari sifir 8 tersebut. Seterusnya, minta mereka tambahkan semua nombor pada sifir 3 dan nombor-nombor pada rumah puluh sifir 8. 3 tambah sifar, kita akan dapat 3. 6 tambah 1 dapat 7. 9 tambah 2 akan dapat 11. Maka nombor-nombor tersebut kita tuliskan di sebelah nombor yang telah kita salin tadi. Maka siaplah sifir 38. Kenapa membina sifir ini penting cikgu? Dan kenapa sifir 2 digit perlu dibina? Tidak. Pertamanya perlu dibina kerana pelajar kita nak hafal sifir 1 digit pun kadang-kadang jadi masalah. Bagaimana nak menghafal sifir 2 digit? Dan kenapa perlu dibina? Kerana dalam kertas peperiksaan UPSR, pelajar-pelajar diminta membahagi dengan nombor 2 digit. Sifir cikgu, dia penting waktu kita mendarab, tetapi jauh lebih penting ketika kita melaksanakan operasi bahagi. Ini saya tunjukkan bagaimana membina sifir 2 digit. Bagaimana pula jika kita nak bina sifir 3 digit? Sifir 3 digit juga boleh dibina dengan kaedah yang sama, tetapi ada sedikit pengubahsuaian. Dan untuk itu, saya serahkan kepada cikgu untuk mengkajinya sendiri dan cuba cikgu bina bagaimana nak bina sifir 3 dengan cara yang paling mudah. Kerana sifir ini kita bina untuk operasi bahagi cikgu, maka hari ini saya nak berkongsi juga sedikit bagaimana operasi bahagi kita buat. Okey, jika biasanya lah kita ada nombor besar. Jika nombor kecil tak jadi masalah sangat. Jika ada nombor besar, contohnya 141,705, kita nak bahagi dengan 9. Kita ajar, ini teknik biasa yang kita ajar. Kita tulis semua sekian nombor tu, bina simbolnya, bahagi dengan 9. 9 darab berapa paling hampir dengan 1? Tak ada 9 darab sifar, maka dapat sifar. 1 tolak sifar dapat 1. Kita turunkan 4, jadi 14. Tanya balik pelajar, 9 darab berapa paling hampir dengan 14? Pelajar akan jawab darab 1. 9 darab 1 dapat 9. Tolakkan 14 dengan 9 dapat 5. Turunkanlah nombor 1. Dan begitulah, ini yang kita pelajari satu masa dahulu. Kaedah ini betul dan tepat. Tapi cikgu, malangnya, jika nombor ini terlalu panjang, ada kemungkinan pelajar-pelajar kita akan tersilap menurunkan nombor 1. Ataupun, jika tulisannya tak berapa kemas, ada kemungkinan ada nombor-nombor yang dia tak turunkan, menyebabkan berlaku kesilapan-kesilapan yang tak dapat dimaafkan. Untuk itu cikgu, apa kata cuba kita gunakan teknik yang dipanggil teknik tiang. Teknik tiang ni super. Jika nombor yang sama, kita gunakan nombor sama dengan operasi yang sama. Dan nombor itu kita tulis macam tu juga. Cumanya, kita minta pelajar tulis agak jarak sedikit. Kemudian kita letak simbol bahagi yang sama. Kita letakkan juga pembahagi yang sama. Di sini bezanya. Setelah itu, kita minta pelajar bina tiang pada belakang setiap nombor tu. Okey? Kegunaannya untuk menentukan rumah-rumah tu. Kemudian kita minta pelajar serupa macam tadi. 9 darab berapa paling hampir dengan 1? 9 darab sifar, maka kita akan dapat sifar. 1 tolak sifar, dapat 1. Kalau dulu, 4 ini kita turunkan ke bawah, bezanya kali ini, 1 ini kita naikkan dia ke atas. Akan jadi 14. Sama juga, 9 darab berapa paling hampir 14? 9 darab 1, 14 tolak 1, dapat 5. 5 ini pula kita naikkan ke atas. Jadi 51. Okey, 9 darab berapa paling hampir dengan 51? 9 darab 5 dapat 45. 51 tolak 45 dapat 6. 6 ini pula kita naikkan ke atas. Begitulah seterusnya sehingga akhir soalan itu selesai dijawab. Dengan menggunakan kaedah ini cikgu, tidak timbul soal pelajar terlupa nak turunkan nombor ataupun salah letak nombor pada rumah-rumah yang tak sepatutnya. Okey, ini adalah kaedah yang boleh cikgu cuba. Manalah tahu menggunakan kaedah ini kurang kesilapan pelajar
semasa menjawab soalan peperiksaan nanti. Latih pelajar kita bina sifir sebelum menjawab soalan. Maksudnya bina sifir 1 hingga 9 seperti yang telah saya kongsikan pada siri yang sebelumnya. Sebelum peperiksaan bermula, dapat saja kertas soalan, cepat-cepat buat sifir itu, dan jika dia cukup latihan cikgu, sifir 1 hingga 9 mampu dibina dalam tempoh kurang dari 3 minit. Dan sifir 2 digit ini boleh dibina kurang dari masa 2 minit. Okey cikgu, sekian dahulu untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Harap maaf atas kekurangan. Saya Ruslan bin Paiman, SISC Plus PPD Tanah Merah. Terima kasih sekali lagi.